Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 1, unit 5, tolong menolong, unit 6, buku segalanya. Okey, kita akan belajar 2 unit hari ini. Tetapi sebelum kita belajar 2 unit ni, macam biasa kita akan belajar membaca dahulu. Okey? Okey, cikgu nak ikut kita baca sekali. Okey? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okey, sekali lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pandai. Okey, seterusnya. Kita akan belajar suku kata KVK. Dia ada 3 huruf sahaja. 1, 2, 3. Yang minggu lepas kita belajar 3 KV. Ada 2, 4, ada 6. Ada 6 huruf. Yang ni kita belajar 3 huruf je. Okey. Cuba tengok gambar ni. Ni gambar apa? Gambar jam. Macam mana nak eja jam? Okey. J, A, M. Jam. Okey, sekali lagi. J, A, M. Jam. Pandai. Okay, next. Ni apa ni? Ni adalah gambar rak. Nampak tak ni? Rak. Rak ni dia letak buku, jam. So, macam mana nak eja rak? R, A, K. Rak. Okay, sekali lagi. R, A. Ni huruf apa? K. R, A, K. Rak. Okay, seterusnya. Ni baju apa? Ni panggil apa ni? Baju apa ni? Kita panggil kot. Macam mana nak eja? K, O, kot. Macam mana kot? T, kot. Sekali lagi. K, O, T, kot. Okay, pandai. Seterusnya. Ni apa ni? Ni adalah pen. Macam mana nak eja pen? Pen. Macam mana? Huruf apa yang pertama ni? Huruf apa? Huruf pertama adalah huruf P. Lepas P, pen. P, E, N. Pen. Sekali lagi. P, E, N. Pen. Okey, seterusnya. Ni minuman apa ni? Ni adalah gambar apa ni? Gambar air teh. So, macam mana kita nak eja teh? T, E, H. T, E, H. Teh. Okey? Sekali lagi. T, E, H. Teh. Okey, seterusnya. Tadi teh. Ni apa pula? Ni kita panggil 3 perkataan, 3 huruf je ni. Ni panggil jus. Macam mana nak eja jus? J, U, S. Jus.
J-U-S, juice. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Ni apa? Ni gambar apa ni? Ni gambar cone. Macam mana kita nak eja cone? K-O-N. K-O-N, cone. Sekali lagi. K-O-N, cone. Okey? Seterusnya, senang saja. Ni kita masuk kepada pembelajaran kita hari ni. Kita dah habis apa nama ni tadi? Eja. Kita masuk kepada pembelajaran kita. Okey, hari ni cikgu nak ajar tentang frasa. Frasa tu apa sebenarnya? Kalau awak buat latihan di buku aktiviti, selalu sebut tentang apa nama ni, ayat frasa. Frasa ni apa sebenarnya? Okey, frasa boleh terdiri dari 2 atau lebih perkataan atau dikenali sebagai rangkai kata. Gabungan 2 perkataan menjadi satu makna. Contoh, sepak bola. Okey, frasa ni dia ada 2 perkataan, tetapi bila kita gabungkan, dia jadi satu makna. Contohnya, sepak bola. Sepak dengan bola. Sepak bola. Dia 2 perkataan yang berbeza, tapi bila kita gabungkan 2 perkataan tu menjadi satu makna. Maksudnya, bila kita gabung, dia jadi sepak bola. Maksudnya, maybe ada orang tu, mungkin ada budak yang sedang menyepak bola. So, kita gabungkan 2 perkataan tu menjadi satu makna. Itu adalah frasa ayat. Okey? Faham? Kalau tak faham, boleh DM cikgu lepas ni. Okey, kita tengok buku teks. Okey, buka buku teks, muka surat 29. Aktiviti kita adalah untuk membina frasa ayat. Contohnya, kita tengok yang ni. Kita baca sama-sama. Okey. Jiran yang baik. Keluarga Aileen dan keluarga Prima berjiran. Mereka selalu membantu sebelum pulang ke kampung. Ibu Aileen akan menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga Prima. Keluarga Prima akan membantu mereka. Cuba tengok gambar ni. Nampak tak? Dia serahkan kunci kepada ibu Prima. Ini adalah ibu Aileen. Ibu Aileen akan serahkan kunci kepada ibu Prima. Okey, kita tengok gambar yang di bawah gambar ni ditulis apa? Serah kunci. Serah kunci ni adalah frasa ayat. Serah dengan kunci ni dia 2 perkataan yang berbeza, tetapi bila kita gabung menjadi satu makna. Jadi serah kunci, maksudnya kita menyerah kunci. Okey, cuba tengok gambar ni. Prima tengah buat apa ni? Dia tengah buat apa? Dia tengah pegang surat khabar kan? Macam mana kita nak bina frasa ayat tu? Contohnya, ayat yang cikgu tulis adalah ambil surat khabar. Ambil tu satu perkataan, surat khabar satu perkataan. Tapi bila kita gabung menjadi satu makna. Ambil surat khabar. Okey. Ini pula. Prima dengan ibu Prima ni tengah buat apa? Dia tengah buat apa ni? Dia tengah sidai kan? Tengah sidai apa? Tengah sidai kain. Pandai. Jadi kita tulis sidai kain. Okey, gambar seterusnya kita tengok yang ni. Prima dengan ibu Prima ni tengah buat apa? Dia tengah siram. Siram apa? Siram apa? Siram pokok. Jadi tulisnya nak bina frasa ayat adalah siram pokok bunga. Macam tu. Okey, last sekali gambar ni. Dia tengah buat apa?
Di tengah, tekan Swiss kan. Macam mana kita nak buat frasa ayat tu? Macam mana? Tutup Swiss ke, buka Swiss ke? Contohnya, buka Swiss. Tutup Swiss. Itu adalah frasa ayat. Okey, tutup Swiss. Ni yang tadi. Ambil surat khabar, sidai kain, siram pokok bunga, tutup Swiss. Okey dah. Seterusnya, cikgu nak awak buka muka surat buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 32 dengan 33. Okey. Semua dah buka. Okey, kita buat sama-sama. Kalau tak sempat, boleh stop video ni, sambung balik lepas dah siap. Okey, kita baca. Aktiviti 3, padankan frasa dengan gambar. Rina suka akan kucing. Dia sering membantu jirannya menjaga kucing kesayangan mereka. Dia selalu ... Dia selalu apa? Ayat pertama ni adalah memandikan kucing. Mana satu gambar yang memandikan kucing? Kalau dah jumpa yang memandikan kucing, padankan ayat ni, frasa ayat ni dengan gambar yang memandikan kucing. Memandikan kucing ni adalah frasa ayat dia. Dua perkataan yang berbeza bila gabung menjadi satu makna. Okey. Okey, kita padankan. Yang ni nampak tak? Memandikan kucing. Ni mandi, di tengah mandi ni. Okey, yang kedua kita buat pula. Bermain dengan kucing. Okey, yang ada satu gambar yang menunjukkan di tengah bermain dengan kucing. Okey, padankan. Kita jumpa. Ni tengok ni, gambar yang di bawah sekali ni. Okey. Yang ketiga, mencuci sangka. Mana satu gambar yang menunjukkan perbuatan yang mencuci sangka. Tengok. Yang ni ke? Bukan. Yang ni. Okey, so padankan yang ke atas. Okey. Okey, last sekali. Memberikan makanan. Yang ni lah tinggal satu je lagi. Tengok dia tengah beri makanan kan? So, padankan. Macam tu je. Okey. Okey, kita tengok muka surat yang sebelah. Muka surat 33. Okey, aktiviti bina dan tulis frasa berdasarkan gambar. Okey, sukan tahunan sekolah kebangsaan Taman Muhibah telah tamat. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid membersihkan padang sekolah. Okey, cuba tengok nombor 1 ni. Nombor 1 ni tengah buat apa? Di tengah angkat kerusi. Nampak tak ni? Dia sudah pandangkan angkat kerusi. Ni adalah dua perkataan yang berbeza, angkat dengan kerusi. Tapi bila kita padankan angkat kerusi menjadi satu makna. Okey, ni nombor 1. Kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 kat mana? Nombor 2 yang ni. Yang cikgu dah bulatkan ni. Di tengah buat apa ni? Di tengah lambai. Lambai tangan. Tengok. Lepas tu padankan di sini. Lambai tangan. Dah padankan. Awak tulis dekat sini. Kat nombor 2 ni. Lambai tangan. Cikgu tak tulis lah. Tapi awak kena tulis. Lambai tangan. Okey. Seterusnya tengok gambar yang ketiga pula. Gambar yang ketiga ni dia tengah buat apa? Dia tengah buat apa ni? Dia tengah guna pembesar suara. Tengok ni. Pembesar. Mana suara? Kita cari. Yang ni suara. Padankan. Pembesar suara. Okey. Okey, gambar seterusnya. Nombor berapa? Nombor 4. Nombor 4 ni dia tengah buat apa? Bukan. Ni gambar bangku. Bangku. Bukan orang. Orang ni dia tengah lambai yang gambar yang kedua tadi. Yang ni gambar yang keempat. Ni bangku. Okey kan? Bangku. Bangku apa?
bangku panjang. Ni. Bangku panjang. So, jadi awak tulis bangku panjang di sini. Okey. Okey, seterusnya. Ni apa ni? Gelong. Gelong apa? Di tengah pegang apa tu? Gelong. Gelong rotan. So, padankan. Jadi, padankan gelong rotan. Awak pun tulis kat sini. Gelong rotan. Okey. Seterusnya, last sekali. Di tengah buat apa ni? Di tengah kutip sampah. Kutip sampah. Padankan. Lepas tu awak tulis kat sini. Kutip sampah. Okey? Senang sahaja. Kalau tak sempat boleh stop video. Lepas tu sambung buat kerja. Kalau dah boleh teruskan, tekan balik. Okey, seterusnya kita pergi ke buku teks muka surat 30. Aktiviti kita membina pantun dua kerat. Okey. Cikgu nak ajar awak tentang pantun dua kerat. Okey. Sebelum tu mari kita baca dulu. Okey. Ikan gelama si ikan haruan. Kita perhatikan di belakang perkataan huruf ni, dua huruf di belakang sekali ni dia ada huruf A dengan huruf N. Okey. Pupuk kerjasama erat perpaduan. Nampak tak dia sama kan? Haruan, perpaduan. A-N. Nampak tak? Dua huruf di belakang sama. Ini adalah pantun dua kerat. Kalau pantun dua kerat, dia dua perkataan di belakang mesti sama. Tangkap kelah dengan joran. Rajin-rajinlah membantu jiran. Nampak tak? Joran. Joran dengan jiran. A-N dengan A-N. Nampak tak? Sama. So, macam pantun dua kerat ni adalah dua huruf di belakang mesti sama. Okey. Mengutip batu di Gunung Daik. Kosong. Kita kena cari jawapan dia. Ini pula kosong. Tolong menolong membawa berkat. Okey, yang ni Daik. Daik, huruf belakang dia huruf apa? Dua belakang. Dua belakang huruf I dengan K. Jadi macam mana? Yang mana satu? Huruf I dengan K. A-T, sekat, baik. So jawapannya adalah yang ni. Membantu amalan yang baik. So ni adalah jawapan di sini. Okey? Membantu amalan baik. So jawapan dia adalah kita tengok dua huruf di belakang. Okey? Yang ni pula huruf A dengan T. So yang ni jadi inilah jawapan yang atas ni. Belikan Pak Long rambutan seikat. Tolong menolong membawa berkat. Cikgu silap je kat sini. Rambutan. Sepatutnya rambutan. Okey? Jadi faham ke? Pantun dua kerat ni, kita tengok dua huruf di belakang. Dia mesti sama. A-N. Contohnya yang ikan gelama si ikan haruan. A-N. Belakang dia sama. Pupuk kerjasama erat perpaduan. A-N. Belakang dia sama. Okey, itu adalah pantun dua kerat. Okey. Buka buku aktiviti muka surat 34. Kita buat latihan tentang pantun. Okey, aktiviti 4. Lengkapkan pantun dengan perkataan yang sesuai. Tengok contoh yang pertama dia dah buat ni. Menjala patin di Tanjung Ara. Rakyat prihatin, hidup gembira. Tengok ni. R-A. Okey, yang ni pula. Membeli layang-layang di tengok kat atas ni. Cikgu dah tulis dah. Pekan. Cikgu tolong awak yang ni. Pekan. Sayang menyayang kita amalkan. Nampak tak? A-N. Huruf dia sama. Yang ni pun Tanjung Ara. R-A. Gembira. R-A. Belakang dia sama. Okey, kita pergi ke yang ketiga. Letak cawan di atas para. Layan kawan dengan
Mana? Pekan dah ni kan. Jadi layan kawan dengan mesra. RA dengan RA. Okey, di atas titi tumbuh kosong. Senang hati bantu kawan. Huruf AN. AN apa? Kita kena baca juga sebab kita nak tahu jawapan kita betul ke tak. Di atas titi tumbuh, tumbuh apa? Tumbuh cendawan. Senang hati bantu kawan. Ni jawapan dia. Senang saja. Pantun dua kerat, dua perkataan di belakang mesti sama. Okey, seterusnya. Buka muka surat, buku teks, muka surat 31. Aktiviti dengar, memahami dan memberi respon. Okey, yang ni cikgu nak macam awak kena baca. Lepas tu awak kena tahu macam mana nak respon kalau sekiranya ada orang yang bertanya. Contohnya di sini kita baca. Kita baca sama-sama. Aidin, petang ini kita pergi ke perpustakaan mini Pak Cik Lokman. Kamu tunggu saya di rumah? Dia kata dekat Ailin macam tu. Kak Ailin pula kata dekat dia, baiklah Rina, saya tunggu kamu di rumah. Kamu datanglah pada pukul 3 petang. Jadi Rina ni nak balas macam mana? Rina nak balas macam mana? Baiklah Ailin, saya akan datang kosong. Saya akan datang apa? Disuruh datang pukul 3 kan? Jadi awak datang. Saya akan datang 3 petang nanti. Okey? Lepas tu Rina cakap, ajaklah kawan-kawan yang lain. Lepas tu Ailin balas apa? Ya Rina, saya akan mengajak. Awak nak ajak siapa? Ajaklah siapa-siapa pun. Tulislah nama, nak ajak Rizky, nak ajak nama kawan awak. Kalau dekat sini, saya akan mengajak contohnya Prima. Okey? Jangan lupa bawa buku yang perlu kamu pulangkan esok. Yang perlu kamu pulangkan esok tempoh tamatnya. Okey, lepas tu Rina nak balas apa? Sebab Ailin dah pesan bawa buku yang perlu kamu pulangkan. Jadi Rina pun balas, baiklah. Terima kasih Ailin kerana mengingatkan saya. Macam itulah kita respon sekiranya ada orang yang bertanya. Macam tu. Okey? Semua faham? Okey. Kita tengok muka surat buku aktiviti. Muka surat 35. Okey, muka surat 35. Baca. Nomborkan gambar mengikut respons. Kemudian dengar dan berikan respon. Okey? Okey, cikgu ni dia cakap apa? Buku-buku ini sumbangan PIBG sekolah. Bacalah. Lepas tu, jagalah buku ini seperti buku kamu sendiri. Lepas tu 3 orang pelajar ni, 1, 2, 3, dia cakap, baik cikgu, kami akan membaca pada waktu rehat. Jadi 1, 2, 3 ni apa sebenarnya ni? Dia ada lagi perbualan dia lagi. Ada lagi perbualan ni. Cikgu tulis kat tepi ni, Jaya. 1, 2, 3 ni, ada perbualan dia kat tepi ni. Okey, macam mana orang tulis nombor? Tengok ni kat bawah ni. Dia tulis dah 1 dekat sini. Yang ni nak tulis macam mana ni? Yang ni. Kita tengok. Yang pertama, respon Rina, ni Rina. Nombor 1 ni Rina. Kita tidak boleh menconteng buku. Jadi, mana perbuatan yang menconteng buku, awak tulis nombor 1. Mana dia dah tulis? Dia dah tulis nombor 1. Nampak tak? Di tengah conteng buku, awak tulis nombor 1. Okey, nombor 2. Ni kena tulis nombor 2 lah. Respon Ailin, kita tidak boleh mengoyak buku. Mana perbuatan yang mengoyak buku? Yang ni kan? Jadi, awak kena tulis nombor 2 dekat sini. Okey? Okey, kita tengok pula nombor 3. Ini tulis nombor 3.
Respon Halim, kita perlulah susun buku di rak selepas membaca. Ada tak perbuatan yang tidak menyusun buku di rak? Ada yang ni. Jadi awak tulis nombor 3 di sini. Okey? Sini dah tulis nombor 2. Tengok ni nombor 2. Yang ni nombor 3. Nombor 3. Okey, faham? Senang saja. Respon ni cikgu yang buat. Lepas tu awak ikut. 1, 2, 3. Okey? Okey, kita tengok yang ni pula. Perpustakaan Mini Pakcik Lokman. Buku teks. Buku teks muka surat 32. Yang ni kita baca sahaja. Okey? Kita baca. Apa nama ni? Awak dengar cikgu baca, awak ikut sekali. Okey, Perpustakaan Mini Pakcik Lokman. Okey, Pakcik Lokman ada perpustakaan mini di rumahnya. Ada banyak buku di perpustakaan itu. Ada buku untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Aileen dan rakan-rakannya selalu ke perpustakaan mini Pakcik Lokman. Mereka suka membaca dan menyiapkan kerja sekolah di situ. Penduduk taman juga selalu berkumpul di situ pada hari Minggu. Mereka beramah mesra. Mereka juga meminjam dan bertukar-tukar buku. Pada masa hadapan, Pakcik Lokman bercadang untuk bercadang untuk apa ni? Bercadang untuk sama ada membesarkan perpustakaan. Macam itulah. Awak kena fikirlah bercadang untuk apa? Kena respon. Sebab ini adalah aktiviti untuk awak beri respon. Maksudnya Pakcik Lokman bercadang untuk apa? Okey? Okey, awak buka buku aktiviti muka surat 36. Okey, ni adalah sekali. Okey. Baca dan fahami petikan. Kemudian tulis ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Okey, mari kita baca. Rina dan rakan-rakannya suka membaca di perpustakaan. Dengan membaca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okey. Awak nampak tak? Menunjukkan kepentingan membaca. Jadi, mengisi masa lapang dengan berfaedah. Jadi, perkataan ni kena tulis dekat sini. Mana satu di petikan ni yang menunjukkan kepentingan membaca. Okey? Yang ni adalah kepentingan membaca. Kita dapat isi masa lapang. Kita tulis kat sini. Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing. Ada tak menunjukkan kepentingan membaca? Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Yang tu menunjukkan kepentingan membaca juga. Okey? So, tulislah dekat sini. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Okey? Okey, kita tengok perenggan yang ketiga pula. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Mana satu perkataan ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Jadi tulis, dengan membaca, Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu. Okey? Jadi awak kena baca dan awak kena tulis mana yang menunjukkan kepentingan membaca. Okey? Selain daripada dua jawapan ni, ada juga dalam ni yang lain, kepentingan membaca. Okey? Cikgu tulis berdasarkan perenggang. Kalau awak nak tulis yang lain berdasarkan petikan ni yang ada ni, awak boleh tulis. Okey?
Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, cikgu nak awak praktis cara baca yang cikgu dah tulis tadi. Suku kata KVK tadi, baca balik. Lepas tu huruf yang mana satu tu, baca balik, ingat yang mana satu huruf A, huruf B, mana satu huruf K, mana satu huruf M, huruf N. Okey? Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.